Saya jawab dulu salam ibu ayah semua ya, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursida, Ibu Nurmala, Ibu Zanita, Ibu Zaliha, Ibu Nursida, Ibu Khairiyah, Kak Hana, Khairil, Ibu Maimunah, Ibu Adibah, Ibu Azizah, Ibu Bahariyah, Ibu Hilaliyah, Ibu Sa'idah, Ibu Jaslina, Tuan Haji Saiful, Ibu Pukalsum, Ibu Maryam, Ibu Syarifah Khairijah, Makcik Syarifah Khairijah, Makcik Nik Nurizan, Ibu Rosna, Ibu Salmah, Kak Mazli, Ibu Indun, Kak Imamah, Ibu Marusa, Tuan Haji Nasir, Ibu Zainab dan yang lain insyaAllah ya. Alhamdulillah. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ibu semua mute dulu ya. Mute dulu, ada tak yang belum mute? Ibu Nursida saya mute ya. Okey. Okey insyaAllah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lam takkid dan nun takkid. Ibu yang lam takkid ni dia boleh masuk. Pertama sekali lam takkid ni apa? Lam takkid ni adalah huruf lam yang memberi makna penegasan. Lam yang memberi makna penegasan dalam kalimah. Sama ada kalimah itu adalah isim, boleh jadi dia fi'il dan juga boleh jadi dia huruf. Maksudnya ibu lam ni boleh masuk, lam takkid dia boleh masuk pada isim, dia boleh masuk pada fi'il, fi'il pula boleh masuk fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Tak boleh, fi'il amr tak boleh. Madhi ataupun mudhari', amr tak boleh ya. Dan juga boleh masuk pada huruf. Boleh masuk pada huruf. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nun ada nun takkid khafifah, ada nun takkid thaqilah. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Kalau nun takkid khafifah, nun tu dia mati. Nun tu dia mati. Kalau nun takkid khafifah thaqilah, nun tu dia bersabdu. Nun tu dia bersabdu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dulu contoh ya. Cuba buka surah Yasin ibu ayah. Masing-masing ada Quran kan? Buka surah Yasin. Saya boleh buka komentar ibu ya, buka surah Yasin, saya boleh buka komentar. Dah ibu ya, okey. Ibu semua buka ya surah Yasin, ambil Quran masing-masing. Surah Yasin, okey kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Di situ pada ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin. Ibu yang nampak ada huruf lam pada laminal mursalin. Okey nampak tak? Itu lam tu lam penegasan, lam takkid. Okey. Kalau ayatnya innaka minal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah daripada para rasul yang diutuskan. Kalau terjemahnya innaka tanpa lam, terjemahnya akan jadi sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah daripada rasul yang diutuskan. Tapi cuba ibu yang tengok, Quran terjemah masing-masing ada tak? Pasti ke, benar-benar ke, sesungguhnya tu innaka tu sesungguhnya. Tapi selepasnya ada tak? Benar-benar ke, sungguh ke, pasti ke, betul-betul ke, ada tak? Cuba tengok terjemah ibu. Cuba tolong kongsikan terjemah, cuba terjemahkan laminal mursalin dalam Quran terjemah ibu. Oh, video sangkut-sangkut. Ibu lain dengar video saya sangkut-sangkut tak? Video saya sangkut ibu ayatnya. Sangkut ke? Macam ada benar-benar ya, ada benar-benar ibu ya. Ibu-ibu lain dengar video saya sangkut-sangkut tak?
Dengar sekarang kita, Ibu ya. Sekarang dengar tak Ibu ya? Okey Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Okey Ibu ya. Okey kawan-kawan, alhamdulillah. Okey, Ibu ya. Jadi terjemahnya, saya tengok tadi sempat saya tengok tadi, memang ada benar-benar kan. Benar-benar tu huruf lam tu. Lam takkid tu yang memberi makna benar-benar daripada Rasul yang diutuskan. Jadi terjemah lam saja. Itu lam namanya lam takkid. Boleh Ibu ya? Okey. Itu contoh pertama. Itu contoh pertama, contoh lam takkid. Contoh lain, contoh. Okey. Ada juga pada laqad tu, laqad ayat ke-7 ada laqad. Tapi itu pasal lam dengan qad tu. Ada itu kita tak bincang kerana di situ ada laqad, lam dengan qad tu masuk pada fi'il madhi. Itu pun memberi makna takkid tapi kita tak bincang. Kita lompat terus ya. Cuba Ibu ayat tengok, cuba siapa cepat nampak. Siapa cepat dia nampak. Ada satu lagi lam takkid. Tapi bukan muka surat ni, muka surat sebelahnya. Muka surat sebelahnya, muka surat 441 yang dimulakan dengan ayat 13. Cuba cari mana lam takkid kat situ. Cuba cari, siapa dapat Ibu? Lam takkid pertama Ibu ai jumpa dekat mana? Siapa nak try? Cuba tengok betul-betul. Jumpa tak? Okey. Tak ada Cuba tengok ayat yang ke-16. Kerana Ibu lahum tu bukan lam takkid Ibu Marusah, itu lam huruf jar. Itu lam huruf jar. Lahum kat mana tu lahum tu? Ayat berapa Ibu? Ibu Marusah ayat berapa lahum tu? Ayat 13. Tak ada. Lahum. Lahum tu itu lam huruf jar. Kak On Imamah ayat 16. Okey betul. Ibu ayat semua ayat 16 Ayat yang ke-16. Cuba tengok ayat 16. Cuba tengok ayat 16. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Shadaqallahul azim. Mereka semua berkata, Rabbuna ya'lamu. Siapa mereka? Para Rasul yang diutuskan tadi kepada penduduk Antakiyah. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami kepada kamu. Cuba tengok terjemah Ibu. Ada tak benar-benar Rasul? Ataupun betul-betul Rasul? Ada tak? Cuba tengok ayat yang ke-16. Ada tak benar-benar? Okay. Ada benar-benar kan? Ada benar-benar. Okey. Sekarang ni Ibu boleh tengok ayat 14. Ada juga perkataan mursalun tapi tanpa lam. Ayat 14 ada kalimah mursalun di hujung ayat juga. Ayat pun lebih kurang. Faqalu inna ilaikum mursalun. Allah. Okey Bu. Faqalu inna ilaikum mursalun ayat 14 tanpa huruf lam, tanpa lam takkid. Tapi ayat 16 sama juga. Faqalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum. Inna ilaikum tapi lam mursalun. Ayat 14 inna ilaikum mursalun. Okey Bu, ayat 14 pada inna ilaikum mursalun, pada mursalun tu ada tak benar-benar? Tak ada. Tak ada kan? Tapi ayat 16 ada tak benar-benar? Nampak Ibu ya? Hanya tambah lam takkid saja berubah makna. Itu kegunaan. Itulah Ibu ya. Cantiknya Al-Quran ini, bahasa Quran, nampak satu huruf saja akan ubah makna. Satu huruf saja akan memberikan ketegasan pada makna. Kenapa didatangkan penegasan Ibu ya? Kenapa didatangkan penegasan? Tujuannya supaya meyakinkan orang yang mendengar. Meyakinkan orang yang mendengar. Okey, ketika mana Rus tu siapa? Anak pendekar Mustar tu. Anak pendekar Mustar yang mana dibawa lori, dibawa lari oleh orang-orang jahat.
Dari penambang, 3 line tu. Bawa lari. Pendekar punya lapuk, tengah petapa. Kan, cubaan-cubaan tu kan. Masa dibawa lari anaknya depan dia orang pun, dia orang kata apa? Cubaan. Sampai pendekar Mustah kata anak aku dibawa lari. Cubaan. Pasal apa mereka belum yakin. Datang maknya kata, anak aku tu yang kamu semua gila-gilakan tu, dia orang tu, anak aku betul-betul dibawa lari, bukan cubaan. Dia sebut betul-betul, dia gunakan perkataan yang meyakinkan punya lapuk, pendekar punya lapuk, barulah mereka akhirnya percaya. Kenapa tak cakap awal-awal itulah kan, saya pun tak hafal cerita tu. Jadi boy, itu kaedah takkid, kita panggil kaedah takkid, penegasan. Jelas ibu ya, nampak? Okey. Nampak tak beza ayat 14 dengan 16? Siapa yang selama ni baca Yasin dia baru perasan. Siapa yang ulang kaji, sudah ulang kaji, siapa yang baru tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kita dapat tahu, alhamdulillah. Jadi lepas ni, Kak Mazlin baru tahu ya, masya-Allah tabarakallah. Jadi lepas ni ibu ayah bila baca surah Yasin, nampak ini perbezaannya. Masa tu kita baca, rugi tak ibu ayah? Ibu ayah hidup dah 50 tahun lebih, 60 tahun lebih, ya. Tiba-tiba ibu ayah baca Yasin, kita rasa kita faham, rupanya kita tak faham pun. Kita rasa selama ni kita faham. Rupanya kita tak faham. Hanya beza dua kalimah ini pun kita tak faham lagi. Jadi ibu ayah surah Yasin saja pun kalau kita betul-betul belajar macam-macam kita boleh korek insya-Allah. Kita akan rasa manis baca Yasin hari-hari. Kita ni bagus baca Yasin tiap-tiap pagi, ya. Baca surah Yasin di awal pagi. Insya-Allah Allah mudahkan urusan sampailah di malam hari insya-Allah. Boleh ibu ayah nampak ya? Okey. Jadi itu apa tu? Itu lam takkid. Lam siapa tanya tadi? Sekejap, saya tak nampak. Tuan Haji Ibrahim. Sama tak lam ibtidak dengan lam mushaliqah? Itu saya tak jawab sekarang Tuan Haji kerana kelas kita ni untuk ibu-ibu yang paling asas. Jadi soalan itu tapi itu bukan lam takkid. Lam ibtidak ada lain. Tapi itu bukan lam takkid lah ibu Tuan Haji Ibrahim ya. Okey. Kita renahkan kita raihkan yang tapi Tuan Ibrahim soalan ini sangat bagus insya-Allah ya. Okey. Kita teruskan ibu ayah ya. Mana lagi lam takkid yang kita jumpa kat sini? Sikit lagi. Kita ada jumpa lagi. Kat mana? Ayat 18. Okey, ayat 18 ibu. Ayat 18 ada berapa tempat ibu? Ayat 18 ada berapa tempat yang jumpa lam takkid? 2. Okey, 2 ke? Betul ke? Berapa? Kak Wan tunjuk berapa? 1. 4. Kak Wan tunjuk 4. Ayat 18 ada 4. Ya ke Kak? Tak sampai 4 tu. Berapa ibu ayah? 3 je. Ada 3. Betul Haji Wahab. Ada 3. Pertama, ya kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna tatayyabna bikum la illam tantahu lain. Okey. Ibu, in tu, ibu ayah, in tu maksudnya jika. In tu maknanya jika. Tapi cuba tengok. Dekat lain tu ada tak? Sungguh jika. Ada tak? Kalau ada lah dalam terjemah masing-masing. Nampak tak ibu Azizah? Ada sungguh jika. Kenapa sungguh tu? Kerana ada lam. Maksudnya mereka punya ugutan mereka kepada ugutan penduduk Antakiyah kepada pada Rasul yang diutuskan tadi bukan ugutan main-main. Ugutan dia dimulakan dengan penegasan. Sungguh jika kamu tak nak berhenti berdakwah kami kepada Allah Ta'ala ni, mereka ugut sungguh-sungguh. Boleh boleh ya. Jadi kat situ kenapa datang makna sungguh tu kerana ada lam takkid. Okey. Tengok pula pada lanarjuman lakum. Tengok pada lanarjuman lakum. Okey ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il rajama yarjumu. Rajama yarjumu. Apa dia makna rajama yarjumu? Bahasa kita pun sebut rejam. Ibu ayah, kalau rejam ni kita melontar jamrah tu, kan? Kita lontar rejam macam tu ke? Ataupun kita lontar macam tu? Kita rejam ke? Kita nak rejam syaitan ni, kita rejam ke? Apa kata kalau batu tu direjam oleh orang? Batu kecil pun tapi direjam kena dekat kepala.
Kenapa kata Ella? Kan? Kena ibu ayah. Macam mana kalau orang kat belakang tu rejam? Sakit tak? Kena rejam. Rejam sakit ke? Lontar tu kalau terkena sakit. Kalau sekadar lontar lambung macam tu tak sakit. Kan ibu ayah kan? InsyaAllah. Ni okey tak ni? Line saya ni okey tak? Saya takut tak okey bila cakap seorang-seorang. Dengar ibu ayah? Okey. Rejam sakit. Saya bimbang tak ada respon, saya bimbang apa line saya tak kuat. Okey. Jadi ibu ayah, sekarang ni mana yang urutan yang lebih menakutkan? Okey. Seorang gangster kata, kamu ni aku rejam kamu. Kamel, aku rejam kamu nanti. Okey, itu satu. Satu lagi. Kamel, sungguh aku rejam kamu ni. Kemudian Kamel, sungguh pasti aku rejam kamu. Yang ketiga, Kamel, sungguh pasti benar-benar aku rejam kamu nanti kalau kamu tak nak tinggalkan dakwah. Contohlah macam tu. Mana ugutan yang lagi dahsyat ni boy ya? Tentunya ugutan yang diulangi banyak kali kan? Macam tu. Jadi boy dekat sini macam mana ni? Okey. Rojama yarjumu, rojama telah rejam, yarjumu sedang rejam. Ibu, bila orang ugut dia dah buat ke belum? Bila orang ugut kita dah buat ke belum perbuatan tu? Belum buat. Maka bila belum buat, dia akan buat, kita nak guna fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Akan guna fi'il mudhari'. Jadi rajama yarjumu, kita gunakan yarjumu. Yarjumu dia rejam. Kalau nak kata kami rejam, yarjumu jadi apa ibu? Yarjumu dia rejam. Tasrif kotak 14, kotak pertama. Jadi nak tukar makna kami kotak ke berapa? Nak tukar makna kami kotak ke berapa ibu? Kotak 14. Kotak 14 tu mula dengan huruf apa? Nun, narjumu. Narjumu ya. Nun, narjumu. Kalau narjumu saja kami rejam. Tapi kalau tambah lam, kalau pasti kami rejam, lanarjumu. Lanarjumu. Nescaya kami rejam. Contohnya itulah ya. Lanarjumu. Kalau nescaya pasti kami rejam, dua kali penegasan, jadi lanarjuman. Nun tu tak ada sabdu. Lanarjuman, lam tu takkid, nun tu nun takkid. Nun tu kita panggil nun takkid khafifah. Nun takkid khafifah. Yang ada mustawa 2, nota 4 tu. Nun takkid khafifah. Nun memberi makna penegasan yang ringan. Khafifah ringan. Maksudnya penegasan dengan nun ini ada dua. Satu berat, satu ringan. Okey, yang ringan tanpa tanwin. Jadi kalau sebut lanarjuman, nescaya pasti. Ada dua penegasan. Tapi di sini ibu ayah, ugutan mereka ugutan yang sungguh-sungguh. Tinggalkan digunakan kaedah penegasan yang paling tinggi. Lanarjumanna dengan lam takkid, dengan nun takkid saqilah berat. Nun takkid saqilah bersamaan dua kali penegasan. Maka lanarjumanna dengan lamnya, dengan nun takkid saqilah yang bersamaan dua kali penegasan, dah ada berapa penegasan ibu ayah? Dah ada 3 penegasan. Campur tadi ugutan yang lain lam tu. Lain lam tu tadi kat depan tu dah sekali dah penegasan. Tambah kat ayat ni lanarjumanna pula. 3 penegasan, dapat kali penegasan. Ibu ya. Siapa yang ugut ni? Kami. Siapa kami? Penduduk Antakiyah tadi ugut. Kemudian wala yamassannakum minna azabun alim. Nescaya akan kena pada kamu azab yang pedih daripada kami. Akan kena pada kamu azab yang pedih. Okey ibu. Jadi perbuatan kena tu siapa yang buat? Azab tu. Dari konteks ini azab tu fa'il lah, fa'il. Fa'il kepada kena tu adalah azab. Azab itu kena. Perbuatan kena tu dalam konteks ayat ini masa yamassu maksudnya kena, rasa. Kena tu kena kat kulit lah, kena kat kulit. Masa yamassu tu kena sentuh kat kulit. Apa yang sentuh? Azab itu yang sentuh. Ibu, kalau azab yang sentuh maksudnya sakit ke tak sakit? Tunggulah kau nanti. Aku jentik dengan aku petik dengan jari, tentulah. Kan?
Itu pun dah sakit dah. Ni mereka ugut, rejam dengan batu. Bila rejam dengan batu sakit kan? Maka akan kena pada kamu kesakitan azab yang pedih. Jadi dalam bahasa Arab kita ada masa yamassu. Masa yamassu. Kalau tanpa penegasan akan jadi macam ni. Yamassukum azab. Yamassukum tu kamu semua lah. Kum tu kamu semua Rasul tadi kan. Ni contoh kalau ayat ni tanpa penegasan. Dia akan jadi yamassukum azabun yamassukum minna azabun alim. Kena pada kamu daripada kami azab yang pedih. Sekali penegasan akan jadi la yamassukum masa yamassu la yamassukum minna azabun alim. Itu kalau sekali penegasan. Kalau dua kali penegasan la yamassankum masa yamassu la yamassan wa la yamassankum tanpa sabdu lah wa la yamassankum minna azabun alim. Itu kalau dua kali penegasan. Tapi jaranglah jumpa macam tu. Biasanya kalau dia digabungkan dengan dhamir, biasanya itu jadi nun takkid lah, nun takkid thaqilah. Okey. Jadi di sini wala yamassanna, asalnya yamassu saja, tapi ada lam takkid dan nun takkid thaqilah. Berapa penegasan? 3 penegasan. Pasti dan pasti dan pasti kena pada kamu daripada kami azab yang pedih. Azab tu pasti kena pada kamu. Okey. Jadi bubilik ubutan dalam ayat ni. Ulang balik ibu. Ayat yang ke-18. Saya nak ibu-ibu ayah melihat berapa dahsyatnya ubutan yang dikeluarkan, yang diberikan oleh penduduk Antakiyah kepada 3 orang Rasul yang diutuskan. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Sadaqallahul azim. Okay. Mereka semua berkata, siapa mereka? Penduduk Antakiyah berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang kerana batu bahasa babiah, dengan sebab kamu semua. Batu memberi makna sebab, dengan sebab kamu semua. Okey, sungguh bayangkan cara mereka mengugut. Sungguh kalau kamu semua ni tak nak berhenti, lam tantahu, kalau kamu tak nak berhenti daripada buat dakwah, ajak kami kepada agama kamu, pasti nescaya, pasti, sungguh kami akan rejam kamu semua. Dan bukan itu saja, dan pasti kamu akan kena azab pedih daripada kami. Bayangkan mereka punya ugutan kepada 3 orang Rasul hanya kerana mereka mengajak orang penduduk Antakiyah beriman kepada Allah. Berapa banyak penegasan dalam ayat ni ibu? Campur semua berapa banyak penegasan? Betul ke ibu mahu sampai? 7 Bukhari yang betul. 7 ya. 7 ibu. Ada 7. Pertama lam tadi pada lain. Kemudian pada lanarjumanna. Kemudian pada layamassanna. Kan? Ada 7 semuanya ibu ayah. Jadi sekarang ni ibu ayah bila baca ayat ni, boleh tak terbayangkan betapa dahsyatnya tanggungjawab yang dipikul oleh para Rasul dulu. Diugut bunuh oleh umat mereka sendiri. Bila kita faham kaedah lam takkid dan nun takkid ini boyah, kita akan nampak makna di sebalik ayat tu. Bila kita tadabbur, kita akan lihat, oh masya-Allah tabarakallah, bukan biasa-biasa ni. Bukan ugutan biasa yang para Rasul tadi kena ugut. Barulah kita boleh baca Quran dengan seronok ibu ayah. Baca dengan seronok bila kita tahu di mana ada takkid, di mana ada penegasan, apa huruf yang datangkan penegasan. Okay, sekarang ni apa ibu rasa? Apa yang ibu ayah rasa bila nak baca surah Yasin selepas ni? Selepas tahu kegunaan takkid, lam takkid dan nun takkid thaqilah dalam ayat ni.
Agak-agak ibu lepas ni rasa bila baca surah Yasin, bila sampai ayat ni, ibu akan rasa macam mana? Sama ke ataupun ada sedikit perbezaan perasaan ketika membaca lepas ni insyaAllah. Wah, ibu Marusa tak sabar nak menghayati, Alhamdulillah. Kenapa ibu? Kagum kita melihat betapa sekarang ibu nampak tak hebatnya bahasa Quran. Ibu ayah nampak tak betapa hebatnya, indahnya bahasa Quran, tingginya bahasa Quran, tetapi senang. Orang kata susah. Apa yang kita nampak bahasa Quran tinggi tapi senang. Allah permudahkan bahasa Quran ini. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ibu ayah ya. Pasal tu ibu ayah semua boleh faham. Ibu ayah semua boleh faham. Dengan syarat ibu ayah tolong belajar sungguh-sungguh. InsyaAllah ibu ya. Ibu ayah semua tolong istiqomah sangat. Kita di akhir zaman ni, kita nak baca Quran, kalau tak dapat faham semua pun surah-surah yang kita baca selalu ni, kita baca dengan faham insyaAllah. Okey, teruskan lagi. Okey, mana lagi? Ibu ayah jumpa dekat mana lagi? Jumpa kat mana lagi ibu ayah? Kalau siapa jumpa, okay, sekarang kat mana-mana pun tak apa. Kejap. Ada. Cuba buka, tengok ayat 24. Ada kan? Ayat 24 ada tak? Ayat 24 ibu. 24 kat mana tu? Lafi. Betul, ada lafi kan? Lafi, apa terjemahan lafi? Cuba ibu tolong terjemahkan lafi dalam Quran terjemah ibu ayah tu. Tolong tulis balik. Apa terjemah lafi yang dalam Quran terjemah ibu ayah? Tolong tulis balik. Nah, ibu simak, benar-benar dalam. Nampak? Benar-benar dalam. Benar-benar dalam. Okey. Pasal apa? Kerana lam itu saja. Sungguh dalam, benar-benar dalam. Ibu ayah, bila kita dah faham adanya huruf takkid, di situ kita dah tak kisah dah. Terjemahnya benar-benar ke, terjemahnya belum ke, ibu ayah tak akan kisah dah. Pasal apa? Kak Anam ni pasti dalam. Yang penting ibu ayah tahu di situ adalah makna penegasan. Boleh ibu ayah ya? Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, sekarang ni ibu ayah saya bagi ibu ayah buka mana-mana surah. Jumpa mana-mana surah, cuba cari. Mana-mana buka lah mana-mana surah pun. Kalau jumpa, bagi tahu kita sama-sama bincangkan. Cuba cari ibu ayah mana-mana. Kalau ada terus bagi tahu. Kalau ada ibu-ibu yang bagi tahu saya tak perasan, ibu-ibu dan apa ni, tolong bagi tahu secara almim lah. Pasal saya tengok dekat saya punya Quran ni, takut saya tak perasan komen. Ada tak ibu? Kalau siapa yang ada, beritahu. Cari ibu, cari. Jangan tunggu orang lain, cuba cari. Saya bagi contoh saja dah ya. Mana-mana surah pun tak apa. Kalau dengan saya, memang saya minta ibu-ibu cari sampai dapat. Kita kongsikan ayat mana. Okey, bagus Kak Mazlin. Surat 456 ayat 49 ni, surat 456 ya. Surat 456, dia surah apa ya? Surah Sad ayat berapa tadi? Ayat 49, ayat
As-Saffat 49. Okey. Terima kasih Ibu. Surat 456. Saya paling menang. Okey. Surat 456. Okey, alhamdulillah. Jadi surah 456 tadi ayat berapa? Ayat ya. 49. Okey, pasal saya kelakar apa ni orang semua masuk. Tak sempat nak check. Okey. Ayat 49. Okey, 49. Okey. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza dzikr wa innal muttaqina la husna ma'ab. Sadaqallahul azim. Okey. Ibu yang tengok ya. La husna ma'ab. Okey. Lam tu lam takkid ya. Apa terjemahannya tu? Okey. Kalau Quran saya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, tempat kembali yang terbaik. Tapi itu dalam Quran macam ni tak nampak. Kita tak nampak. Maaf kamera yang handphone saya pakai ni memang dia akan jadi gelap sikit. Tadi tu yang quality tapi dia mati pula. Sebaik-baik. Okey. Ibu ayah, lam tu lam takkid. Bagus. Kak Mazlin ya, lam tu lam takkid. Okey, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa benar-benar ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Terjemahnya kalau ikut terjemahnya, benar-benar sebaik-baik tempat kembali. Husna tu sebaik-baik, maaf tempat kembali. Itulah ibu ayah ya. Lam tu lam penegasan, lam tu lam takkid. Betul. Kak Mazlin bagus, masya-Allah. Cuma saya nak tanya sikit ibu ayah, kenapa baca la husna tu? Okey. Dia inna, dia kalau siapa yang tahu apa ni inna ni dia tugasnya menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Contoh saya kata Zaidun alimun, Zaid orang alim. Bila ada inna jadi inna Zaidan alimun. Okey. Isim inna ni dia baris atas. Dia bukan dia nasab. Di sini mana isim pada inna? La husna tu isim pada inna. Kita panggil isim yang dikebelakangkan, isim muakhar nama dia. Okey, boleh go ya. Husna ma'ab, husna tu mudhaf, ma'ab mudhaf ilaih. Okey, bagus Kak Mazlin. Jadi contoh, boleh tak malam ni kita lebih sikit dalam 15 minit lagi pasal tadi terganggu tadi. Allah uji sikit. Boleh tak tambah lagi 15 minit? Tak puas hati lah tadi. Ayat 47 pada ibu. Ayat 47. Betul ibu. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Betul lamina, betul? Masya-Allah tabarakallah. Okey, saya tengok tadi ada ibu yang ada kongsi tadi. Sekejap ya. Kita tengok yang orang kongsi tadi. Okey, Ibu Azizah ada kongsi la zahaba. La zahaba ayat 20 surah Baqarah. Okey, kita pergi sekejap ibu ya. Tengok surah Baqarah ayat 20 sekejap semua. Surah Baqarah ayat 20. Okey, siapa dah buka komen dah ya? Surah Baqarah ayat 20 ya. Okey, dah semua masya-Allah. Okey, ayat 20. Sekejap kita tengok baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alayhim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bis'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Pada la zahaba. Cuba tengok ya. Walau sya-Allah, sekiranya Allah Taala berkehendak, la zahaba. Okey. Ibu biasa kalau zahaba terjemah pergi kan?
Biasa zahaba terjemah pergi, kita belajar kan, zahaba yazhabu. Tapi kalau zahaba selepasnya ada kita panggil dita'diyahkan, dimuta'addikan. Kita panggil fi'il tu disambung. Ada saya pun lupa istilahnya. Okey, kita panggil dimuta'addikan, dita'diyahkan dengan huruf ba. Maka kalau zahaba saja pergi. Zahaba bi tambah ba huruf jar, terjemahnya menghilangkan. Terjemahnya menghilangkan. Okey. Walau sya'allahu la zahaba bi samihim, nescaya Allah menghilangkan pendengaran mereka. Ada tak nescaya soalan saya? Ada tak nescaya ataupun pasti? Ada. Mana kenapa ada? Kerana lam. Lam itu menyebabkan makna nescaya itu datang. Boleh buat semua insya-Allah? Nescaya itu datang kerana ada lam tadi. Okay. Apa faedah yang saya cakap tadi, boy ya? Kalau zahaba kita kembali balik perbahasan fi'il tadi. Kalau zahaba sahaja, zahaba yazhabu, pergi. Tapi kalau zahaba kemudian dia ada dimuta'addikan dengan huruf lam. Ba, zahaba, bi, maka dia akan memberi makna apa? Memberi makna menghilangkan. Kalau pergi bukan pergi saja. Ini pergi dengan makna menghilangkan. Allah Ta'ala membawa pergi. Allah Ta'ala menghilangkan pendengaran mereka. Terjemah pun kena faham ibu ayah ya. Jangan kita tengok, kita belajar, saya belajar dengan ustaz tu zahaba pergilah. Kenapa terjemah ni pula? Salah Quran terjemah ni. Bukan salah Quran terjemah, kita yang belum belajar lagi. Saya tegas ibu ayah benda ni. Kalau kita ni belajar baru sikit, baru kita ni baru main-main tepi-tepi laut aja, tepi pantai aja, tak masuk dalam lautan ilmu pun kita tak masuk lagi. Tapi yang kita main tepi-tepi pantai ni, kita berasa kita dah pandai. Tak boleh macam tu ibu ayah. Belajar lagi. Saya pun sentiasa belajar, ibu ayah pun sentiasa belajar insya-Allah ya. Sampai kita mati insya-Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, betul Ibu Azizah? Jadi siapa tadi tak nampak. Ibu Marusah, zahaba muta'addi dengan ba, memberi makna hilangkan. Boleh, betul. Boleh terjemah macam tu Ibu Marusah ya. Okey, saya nak tengok lagi komen. Siapa lagi komen tadi? Ibu Jusni, ayat 54 surah Sad ada lam tahqiq. Ayat 54 surah Sad. Saya tengok balik surah Sad tadi. Ayat 54 surah Sad. Surah apa tadi Ibu ya? Surah Sad tadi 449 ya. Surah apa Ibu? Surah Sad. Ayat 54 surah Sad. Kita pun tukarlah ya. Ibu Azizah, ayat 39 surah Yusuf. Saya cari yang dah bagi tadi. Ramai lagi yang dah bagi ya. Ibu-ibu kalau tengok ada orang lain yang dah bagi, ibu tak payah bagi lagi ya. Okey, Haji Wahab muka surat 242 ayat 53. Kita saya muka surat dengan ayat berapa? 242 ayat 53. Saya tak hafaz Quran ibu ya. Jangan sebut nama surah saja, saya takut saya tak ingat muka surat mana. 242 ayat 53. Ayat 53. Okey, buka ibu ayah ya. Okey, bagus. Ini contoh sangat bagus Haji Wahab ya. Contoh sangat bagus. Siapa dah buka ibu ayah? Ayat 53 surah Yusuf, muka surat 242. Okey, fokus yang saya cakap ni ibu ayah ya. Fokus. Bila saya kata fokus betul-betul, jangan cari yang lain. Biar saya habiskan yang orang bagi dulu. Kalau saya tak habis lagi, bila dah habis baru bagi yang baru insya-Allah ya. Okey, sekarang kita fokus ayat 53 muka surat 242. Dah ya insya-Allah. Okey, firman Allah Taala surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
Sadaqallahul azim. Okey. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Innan nafsa, sesungguhnya nafs itu, okey, nafsu itu la ammaratun bisu. Okey, bagus. Ibu ayah, tengok dulu. Dalam bahasa Arab ada amara ya'muru, fi'il madhi amara, fi'il mudhari'nya ya'muru, amara ya'muru, fa'ala yaf'ulu, sulasi mujarrad, amara ya'muru, ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amara ya'muru. Kalau satu orang yang menjadi pemerintah, amara ya'muru maksudnya perintah. Kalau orang yang memerintah, ketua, dipanggil amir. Tapi satu orang ataupun tak kira siapa-siapa pun yang sifat dia ni suka mengajak, suka memerintah, suka bagi arahan, ni dipanggil nafsu tu ammar, atau wazan fa'al, ammar, fa'al, sifat sirah mubalaghah, berlebihan, suka perintah, suka suruh, ammar. Ibu ayah, nafsu itu, kalimah nafsun adalah kalimah muannas. Kalimah nafsun dikira muannas. Ibu ayah, ya. Maka bila muannas ada tak tamarbutah? Ada. Ammaratun sangat suka menyuruh. Maka dipanggil nafsu ammarah, bukan nafsu yang saya nak marah saja. Nafsu ammarah adalah maksudnya nafsu yang sangat suka menyuruh pada jahat. Okey. Ibu ayah, Allah tak sebut innan nafsa ammaratun, tetapi Allah datangkan dengan lam untuk menegaskan betapa nafsu itu memang sangat suka menyuruh. Ibu ayah, kalau tanpa lam pun, perkataan ammaratun itu sendiri dah memberi makna sangat suka menyuruh. Nampak tak ibu? Ammaratun itu sendiri dah memberi makna sangat suka menyuruh, bisu, buat jahat. Tetapi Allah Ta'ala nak tegaskan betapa jahatnya nafsu ni, Allah datangkan takkid dengan lam. Sesungguhnya nafsu ini benar-benar sangat suka menyuruh dengan kejahatan. Nampak tak ibu ya? Semua insyaAllah. Jadi nafsu ammarah itu bukan nafsu suka marah. Nafsu ammarah itu adalah nafsu yang sifatnya sangat jahat, iaitu sangat suka menyuruh. Okey, cuba tengok terjemah ibu ya. Apa terjemah la ammarah? Apa terjemah la ammaratun? Selalu menyuruh. Okey, saya suka Ibu Khadijah punya, sungguh selalu menyuruh. Selalu menyuruh itu pada ammaratun. Ammarah tu selalu menyuruh. Sungguh tu pada lam. Macam tu. Sungguh tu pada lam. Nampak tak beza terjemah? Ada lam, itu datang mana sungguh. Sungguh selalu menyuruh. Selalu menyuruh itu tu saya kata bila kita panggil wazan. Wazan dia tu dalam wazan fa'al. Fa'al dia sirah mubalaghah. Mubalaghah ni bentuk kataan yang memberi makna mubalaghah, berlebih-lebihan. Jadi dia punya berlebih-lebihan menyuruh buat jahat tu hingga Allah sebut dengan guna kata kalimah ammarah, sirah mubalaghah, sangat suka menyuruh. Dan ada lam tu sungguh sangat suka menyuruh kepada kejahatan. Boleh bu ya? Okey, faham tak tadi? Satu lagi contoh tadi bagi tadi. Satu lagi contoh. Sekejap ya. Saya ambil yang orang dah bagi saja ya. Okey, saya tengok yang saya nak raihkan siapa yang saya belum sebut lagi. Okey, Ibu Hani Az-Zumar ayat 21. Az-Zumar surah apa ibu? Az-Zumar ayat 21. Surah apa tu ibu? Az-Zumar ayat 21 tu muka surah apa? 460 ya, surah 460. Az-Zumar surah 460. Ayat berapa tadi? 21. Ayat 21. Okey, ibu ni ayat 21 ya. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Okey, kat mana ibu? Kat mana tu ibu ayah semua? Ada berapa semua? Ada satu saja. Dekat mana tu perkataan apa? Apakah perkataannya ibu ayah? La dhikra, betul. La dhikra. Inna fi dhalika la dhikra. La dhikra ni maksudnya peringatan. La dhikra maknanya peringatan. Okey, cuba tengok terjemah. La dhikra li ulil albab. Apa terjemahnya? La dhikra. Quran terjemah ibu ya. La dhikra. Benar-benar peringatan. Masya Allah. Bagus ibu ya. Benar-benar pengajaran, benar-benar tu pada huruf lam. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Tabarakallah. Okey, ibu setakat ini saja ibu ayah yang minta maaf saya dah tak boleh teruskan dah batuk dah. Masya-Allah ibu ayah. Mudah-mudahan bermanfaat kelas malam ni. Dan nampak tak ibu ayah beza antara lam takkid dan nampak tak contoh tadi? Dah boleh faham ya? Lam takkid dan nun takkid thaqilah, nun takkid khafifah. Mudah-mudahan bermanfaat pada ibu ayah semua insya-Allah. Okey, besok pagi ada kelas. Besok pagi pukul 8.30 pagi ada kelas, insya-Allah. Dan lepas tu 9.30 tak ada kelas kerana saya ada appointment untuk X-ray. Okey, sekian itu saja ibu ya. Insya-Allah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Nama ibu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sama-sama ibu ayah semua.